Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita menyambung subtopik 2.4 iaitu reka bentuk elektronik. Okey. 2.45 macam mana kita sebagai pelajar ni membuat penyambungan data input dan data output kepada mikropengawal. Okay, minggu lepas kita dah mengenali komponen-komponen yang ada dalam chip elektronik. Okay, jadi 2.45. Okay, kita nak tengok penyambungan, membuat penyambungan litar input dan litar output kepada mikropengawal, di mana penyambungan merujuk kepada pemasangan fizikal komponen-komponen elektronik yang terlibat dalam sesuatu litar mengikut fungsi yang dikehendaki. Langkah-langkah dalam penyambungan litar input dan litar output pada mikropengawal adalah seperti berikut. Pertama, mestilah baca dan fahami, iaitu mesti baca dan fahami melalui lakaran skematik. Sediakan komponen, peranti, bahan dan papan litar elektronik mikropengawal yang diperlukan. Bina litar input dan litar output. Sambungkan litar input dan litar output menggunakan wayar pelompat dan soket female dan plug male papan. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 97. 5. Litar elektronik mikropengawal. Pastikan litar input dan litar output dipasang pada plug male yang betul dan papan litar elektronik mikropengawal pada papan elektronik mikropengawal. Okey, yang ketujuh, mestilah semak penyambungan litar yang dilakukan itu berdasarkan lakaran litar skematik. Okey, seterusnya. Okey, membuat penyambungan litar input dan litar output kepada mikropengawal. Penyambungan komponen berdasarkan litar skematik. Okey. Macam mana penyambungan dia? Dot 1 ni. Okey, ini rajah litar skematik ni yang sebenar. Okey, kita guna yang ni lah. Kita sambung. Okey. Pengatur caraan. Okey, ni 2.46. Macam mana menulis pengatur caraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan output. Pengatur caraan ialah suatu set tata cara arahan mikropengawal untuk memproses isyarat input dan menghasilkan isyarat output untuk melaksanakan arahan. Perisian yang boleh digunakan untuk pengatur caraan mikropengawal adalah 1. Arduino IDE iaitu C Language Programming. Okey. Yang kedua, Ardu Block Graphical Based Programming. M Block Graphical Based Programming, dan yang keempat adalah M7 Pseudocode Programming. Okey, ni programming belaka lah ni. Tapi pelajar hanya mengetahui asas sahaja. Okey. Pemasangan aplikasi magnet code. Okey, ada dua sama ada menggunakan magnet code dan juga Arduino. Okey, kalau magnet code ni kita mesti install lah dalam telefon kita. Okey, kod Google Play. Okey, tulis je magnet code. Okey, lepas tu cara kita nak install, kita bukalah Play Store. Okey, pada gadget taikkan magnet code. Klik pada magnet code 7 and then kita pun install. Okey, seterusnya selepas kita install, kita mesti macam biasalah daftar akaun magnet code. Okey, dia connection dengan telefon lah. Okey, lepas tu bina password.
Okay, jika sudah ada ID dan kata laluan, isikan ID dan kata laluan. Untuk yang pertama kali, mesti kita install dan kita kena buatlah username dengan password ni. Selepas itu, tekan login. Okay, setelah tekan login, jika belum berdaftar, kita mesti klik create an account. Okay, kalau kita dah daftar, kita login je lah username dan password. Okay. Login dan create account. Lepas tu, lepas kita daftar, okay, activation code akan melalui email yang berdaftar lah. Okay, masukkan activation code yang diterima dan tekan activate. Okay, active email lah kita guna. Okay, selepas tu apakah fungsi magnet code M7 ni? Okay, sebab kita boleh menggunakan telefon. Okay, daripada phone application kita boleh bagi arahan lah elektronik. Phone application contohnya kita nak bagi satu arahan untuk buka pintu. On, dim, off. Okay, ataupun simulasi dia contoh. Okay, ini contoh simulasi dia macam mana pintu itu dibuka. Menggunakan telefon magnet code, kita memberi arahan simulasinya lah. Okey, pengatur caraan, ini programming punya coding lah. Okey, satu weak controller ni kita kena tarik untuk ni memberi arahan lah. Kita panggil pengatur caraan. Okey, seterusnya 2.46. Pelajar mesti tahu menulis pengatur caraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output. Okey, simulasi macam ni. Okey, macam mana? Okey, open door tadi. Bahasa pengatur caraan, with controller, ni bahasa programming lah. Timer 300 ms ini dia ada maksud dia, makna dia. Dot 1 off, dot 1 bermaksud off. Gitulah. Okey. Sehinggalah go to tu 1. Ni arahan yang perlu kita faham lah. Mengenali arahan pengatur caraan. Okey, contoh. Set arahan. Okey, kalau nak buat arahan, kita mesti tekan button yang ada plus ni. Pakai install ni kan. Okey, seterusnya. Lepas tu kita pergi kepada menu. Titik 3, menu. Okey, lepas tu kita pun tambah add command arahan lah. Sama ada variable, controller, decision, graphic design, phone I/O atau others. Okey. Kalau controller ni dia punya simbol dia, set arahan dia dot 1 maksudnya on. Read underscore controller ada maksud belaka. Kalau decision, if C underscore din 1 sama dengan 1. And if. Ini bahasa program lah. Kita setting pengatur caraan. Okey, ini salah satu projek nak tunjuk. Projek 1 macam mana nak buat litar satu LED berkelip. Projek 1 pengatur caraan di mana LED on selama 2 saat dan off selama 2 saat. Lepas tu proses berulang-ulang. Lampu LED ni kita nak suruh dia on 2 saat dan off 2 saat. Lepas tu on off berulang-ulang. Okey, jadi apa tindakan yang perlu dibuat? Mula LED on selama 2 saat. Lepas tu LED off selama 2 saat. Ini catat Ali. Macam mana projek 1 nak suruh litar LED itu berkelip. Okey. Setelah itu, okey, LED on selama 2 saat. Macam mana? Arahan pengatur caraan yang digunakan adalah 1 dot. Dot on, dot off. Kita kena mengenali lah timer sebab 2 saat kan. Okey. Go to istilah dia.
Contoh. Jadi kita pun tak ialah dot 1 sama dengan on. Supaya on kan. Okey. Timer 2 second. Dot 1 off. Jadi kita off. Lepas tu kita pun timer selama 2 saat selang-selang kan. Kita timer pula setting 2 saat. Lepas tu go to 1. Okey. Jadi nombor dan arahan 1, kita kena tulis arahan dia, pengatur cara dia dot on. Second, dot 1 off. Ini cara nak tulis arahan. Okey. Dot 1. Okey, pelajar boleh tengok. Okey. Time, dot. Okey, jadi kita ulang. Jadi merupakan, membina lita simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Okey, maksud di sini adalah ia merupakan lita ujian secara maya. Menguji sama ada sambungan lita dan pengaturcaraan dapat berfungsi atau tidak tanpa menggunakan komponen elektronik sebenar. Menggunakan pengaturcaraan sebenar, tetapi sambungan dan ujian lita adalah secara maya. Mengurangkan kerosakan pada peralatan sebenar. Okey, ini lakaran lita simulasi. Okey. Ni dalam magnet code lah. Okey, klik menu simulator. Ni contoh kalau press dengan hold. Okey, ni punya button dia. Okey, dia punya add command dia sini lah. Fungsinya di sini. Okey. Setelah klik menu, klik run simulation. Okey, pengujian. Pengujian bermaksud selepas kita membina, kita mesti ujilah. Jadi pengujian dilakukan selepas semua penyambungan lita input dan output dengan papan lita mikropengawal dibuat. Tujuan pengujian adalah memastikan penyambungan lita adalah betul dari segi kekutuban dan keadaan komponen serta pewanti yang digunakan berfungsi dengan baik. Pengujian dilakukan dengan menghidupkan on papan lita mikropengawal dan pemerhatian LED sama ada berkelip atau tidak. Okey, projek 1 di mana lita 1 LED berkelip. Upload pengaturcaraan anda pada papan mikropengawal dan buat pengujian kefungsian. Pertama, kita mesti switch on carrot board. Kedua, klik menu pada M6. Klik 1, klik ID Bluetooth pada carrot board anda. Itu panggil carrot board ID Bluetooth. Okey, masukkan nombor PIN. Berjaya, tiada error code pada papan telefon. Okey, ini dapatan pengujian direkod. Okey, kita mesti merekodkanlah. Okey, dalam jadual pengujian lita input dan output. Membuat pengujian dan penilaian kefungsian lita elektronik. Penilaian dilakukan selepas pengujian dibuat. Penilaian dilakukan berdasarkan kefungsian lita elektronik beroperasi mengikut tujuan yang dikehendaki atau tidak. Dapatan penilaian dimasukkan dalam jadual dan ruangan catatan ditulis bagaimana aspek yang dinilai berfungsi. Aspek yang dinilai adalah 1, lita input iaitu switch tekan tutup.
berfungsi atau tidak. Catatan kita catatlah. LED bernyala apabila switch ditekan. Okey, catatan aspek dinilai ialah yang kedua, litar output iaitu LED. Diod pemancar cahaya berfungsi ke tak? Sekiranya berfungsi, tulislah berfungsi. Catatan LED berfungsi seperti dikehendaki iaitu berkelip. 2.48 mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk litar elektronik. Cadangan penambahbaikan dilakukan supaya reka bentuk litar elektronik dapat berfungsi dengan lebih baik. Penambahbaikan dilakukan pada peranti input dan output serta komponen elektronik yang digunakan. Cadangan penambahbaikan dinyatakan dalam bentuk jadual berserta kecurangan. Contoh kelemahan pada input, gantikan dengan penderia agar litar dapat berfungsi secara automatik. Contoh penderia peka cahaya. Output, kurangkan nilai perintang supaya diod pemancar cahaya dapat mengeluarkan cahaya yang dengan lebih terang. Okey, sampai sini dulu cikgu nak tunjuk satu video kepada kamu. Macam mana projek satu ni dibuat. Ini saya dah bagi tugasan kepada pelajar yang mana situasi permasalahannya merujuk kepada teks di sini. Okey, saya bacakan semula situasi tersebut. Aminah seorang pegawai keselamatan di kawasan sekolah. Setiap tengah malam, beliau akan memastikan kawasan sekolah di bawah jagaannya akan sentiasa selamat dari gangguan. Setiap kali meronda kawasan, beliau akan menghidupkan semua suis lampu di kawasan tersebut bagi menerangi laluan perjalanan beliau. Kesan daripada itu, beliau terpaksa berpatah balik bagi mematikan semula suis-suis tersebut. Ini mengakibatkan beliau sering keletihan kerana terlalu banyak suis yang perlu dimatikan. Okey, berdasarkan daripada situasi di atas, cuba anda selesaikan masalah Aminah dengan membina gambar rajah blok dan gambar lakaran reka bentuk litar skematik. Bagi menyelesaikan masalah Aminah tadi, di sini saya ada cadangan projek untuk menyelesaikan masalah Aminah. Okey, di situasi dia Aminah bergerak dari titik A ke titik B hujung tanpa menghidup dan mematikan suis. Okey, ini contoh simulasi macam mana pergerakan Aminah dari titik A ke titik B. Okey, sampai satu tempat di bawah motion sensor akan dihubungkan dengan microprocess. Akan dihubungkan dengan microprocess dan microprocess akan mengeluarkan output menggunakan LED. So pelajar boleh tukar kepada lampu. So apabila Aminah berada di bawah kawasan motion sensor ini, LED akan menyala. Okey. Kemudian Aminah akan bergerak ke satu tempat yang lain di bawah motion sensor yang lain, LED akan menyala. Manakala LED yang sebelum ini dah didalu, tak ada pergerakan di bawah motion sensor ni, LED ni akan dimatikan secara automatik. Okey, dan seterusnya. So ini gambar rajah, blok, yang mana kita akan menggunakan penderia gerakan atau bahasa Inggeris dia motion sensor.
sebagai input. Daripada itu kita akan sambungkan ke microprocessor menggunakan Arduino Uno. Output dia kita akan gunakan LED. Okey, microprocessor ini akan dihubungkan dengan bateri bekalan kuasa 9 volt. So ini senarai bahan atau komponen yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah Aminah dia tadi. Okey, komponen dia kita ada perlukan Arduino Uno untuk 1 unit, LED 1 unit, okey. Wayar 3 unit, penderia gerakan 1 unit. Okey, ini gambar ajar skematik bagaimana litar kita hendak disambungkan. Okey. So daripada penderia gerakan di sini akan sambung kepada ground, and satu lagi dia akan sambung ke D2. Okey, D2 input. Okey, and then satu lagi dia akan sambungkan kepada bekalan kuasa 5 volt. Okey, ini bahagian output dia. LED akan disambungkan ke kaki 13, nombor 13, dan satu lagi dia akan disambungkan kepada terminal ground. Sebelum membuat penyambungan litar input dan litar output pada papan projek pengawal mikro, litar simulasi boleh dibina untuk menguji dakaran litar yang dibuat bagi memastikan litar yang dibina adalah betul. Perisian khas seperti scratch, Tinkercad, freezing dan perisian yang berkaitan boleh digunakan untuk membina litar simulasi. Terdapat perisian yang boleh dimuat turun secara percuma untuk digunakan oleh guru dan murid. Okey, ini contoh. Contoh litar yang contoh penyambungan papan litar yang kita hendak lakukan berdasarkan kepada litar skematik yang kita bincangkan tadi. Okey, untuk langkah seterusnya kita perlu membina litar simulasi. Okey, supaya penyambungan komponen-komponen kita berada dalam keadaan yang betul dan tepat. Kemudian kita perlu membina coding. Coding ini berfungsi untuk microprocessor kita menerima arahan daripada input dan menghantar arahan tersebut kepada output. Okey, untuk membina litar simulasi, saya akan menggunakan Tinkercad online software. Okey, cara dia daripada Google, saya akan type Tinkercad. Okey, saya akan masuk kepada laman web tinkercad.com. Okey, daripada sini, bila dah keluar macam ni, okey, saya start sign in. Kalau yang tak ada account tu, boleh create account dulu. Okey, daripada sini, saya masukkan email dengan username saya. Okey, setelah saya dah masuk, saya pergi ke circuit, create new circuit. Okey, dia akan keluar macam ni. So, daripada sini, langkah pertama saya akan masukkan komponen-komponen elektronik yang kita nak gunakan. Okey, berdasarkan kepada senarai komponen yang kita nak gunakan. Kita akan menggunakan Arduino Uno. Saya tarik je sini. And then kita gunakan PIR sensor. PIR sensor ini dia punya motion sensor lah. Okey, kita pusing dekat ikon ni. Kemudian kita gunakan LED. Sini LED. Okey, daripada microprocessor Arduino Uno ni, kita tengok sikit. Okey, di bahagian atas ini adalah untuk input
ataupun output bagi komponen digital. Okay, so mana bahagian komponen input yang jenis digital kita akan sambungkan dekat sini. Ini lubang-lubang pin dia. Manakala bawah ini untuk komponen elektronik jenis analog. Okay, sebahagian sini dia punya power, and then ini sumber power dia lah kalau kita guna USB. So daripada sini anode kita, LED kita tahu dia komponen digital, jadi saya akan sambung bahagian atas ni lah. So nak sambungkan dia, saya hanya klik pada kaki cathode. Kat sini saya bawa kepada lubang pin ground. Manakala kaki anode, saya akan sambung kepada lubang pin 13. Sebenarnya kita boleh pilih kat mana-mana satu lubang. Okay, mana-mana ikut suka hati kita lah. Jadi dia bahagian digital. Okay, kalau saya tak nak 13, saya nak pergi ke 12 pun boleh. Tapi sebabkan kaki LED kita ni tak berapa panjang, saya pun tak nak sambung wayar, jadi saya sambung ke 13. Okey, seterusnya daripada untuk motion sensor kita, kita ada 3 kaki kat sini. Kita ada kaki signal, kita ada kaki power, dan kita ada kaki ground. Okay, untuk kaki ground, saya akan sambungkan kepada kaki ground sebelah sini. Okay, so jadi saya akan sambung sini, bawa ke sini, saya klik satu, bawa satu lagi, saya klik kat sini satu, and then bawa kepada ground. Okay, nak cantik saya adjust sikit. Kaki power. Okay, kaki power kita bawa ke sumber kuasa dia lah. Okay, sumber kuasa dia dekat 5 volt. Berdasarkan kepada lukisan skematik kita perlukan power sebanyak 5 volt. Okay. Yang ketiga, kaki signal. Kaki signal ni disebabkan motion sensor ni komponen elektronik digital. Jadi saya akan sambung dekat bahagian atas ni. Kat mana-mana saya sambung. Saya tak kisah. Daripada pin 1 sampai ke pin 12 saya boleh sambung. Okey, so saya sambungkan kepada pin 2. Okey. So sini siap dah kita punya penyambungan komponen elektronik berdasarkan kepada litas skematik. Okey, seterusnya kita nak buat coding. Okey, nak buat coding untuk arahan microprocessor kita bertindak. Okey, kaedah dia, kita pergi ke bahagian kod. Okay, daripada bahagian kod, okey, yang ni coding yang dia auto generate. Okey, kita buat semula. Mula-mula kita pergi ke variables. Kita create. Okey, kat sini kita create apa nama komponen dia kat sini. Ini komponen motion sensor, kita type sensor, so keluar sensor dekat sini. Okay, langkah seterusnya, kita set sensor, bawa pergi ke sini. Okay, sensor tu kita namakan dia sebagai, ini sensor lah, sebab kita dah type sensor sini. Okay, tu maksud dia kat mana pin ini disambungkan. So kita pergi ke read digital pin.
kita sambung ke bahagian digital. Kita read digital pin, bawa ke nombor kosong ni. So dia masuk dalam lubang tu. So digital pin kita select number 2. Sebab kat sini kita masukkan pin nombor 2. Okey. Sini bahagian bahagian kita nak identify location kat mana PIR ni ataupun motion sensor ni dimasukkan. Input dia. Okey, daripada lepas kita identify kita punya sensor, okey, masuk kat pin mana, and then kita pergi ke bahagian control. Okey, bahagian control kita nak mengarahkan PIR ni, okey, bagi PIR akan bagi signal kepada microprocessor kita, okey, dan memberi microprocessor kita akan bagi arahan kepada LED. So dari sini kita ambil if, else, masukkan ke sini. Okey, maksud dia kita nak buat kalau ada gerakan, LED akan menyala. Kalau tak ada gerakan, LED tak menyala. Okey, so kita ambil if dan else. So dari sini kita pergi ke math, kita bawa ke sini, pergi ke bahagian lubang ni. Okey, so dari sini if sensor, kita ambil sensor sama dengan height. Okey, if sensor sama dengan, okey, ambil ke height, masuk dalam lubang tu. Then maksud dia bila sensor tu dia punya nilai dia tinggi, gerakan, bacaan gerakan tu tinggi, if sensor sama dengan bacaan dia tinggi, maka kita akan set pin ini akan menyala. Pin mana? Pin LED. Kita boleh ambil ini pin LED atau pin kita pilih nombor dekat sini pun boleh juga. Okey, so sini dah ada LED. Selain itu, if sensor sama dengan height, then LED akan menyala. Height ini maksud dia LED itu akan menyala lah. Okey, selain daripada itu, LED akan low. So kat sini pelajar kena faham lah pembacaan dia macam mana. Mula-mula kita identify kita punya sensor, kemudian kita buat arahan dekat sini. Arahan dia, jika sensor, nilai bacaan sensor sama dengan tinggi, okey, LED akan high. High ni maksud dia menyala. Selain itu, LED ni akan low. Low ni maksud dia terpadam. So kita dah dapat buat coding kat sini. Okey. Okey, setelah selesai yang ini, kita start simulation. Kita nak tengok sama ada coding kita ni betul atau tak betul. Okey, kita start simulation. Dia akan initialize. So kat sini kita tutup coding. Okey, kita tekan kepada PIR kita. So kat sini maksud dia lubang ni, bulat ni dia punya gerakan dia punya objek yang di bawah motion sensor ni. So objek ni akan bergerak. Okay, maksud dia bila objek ni berada dalam kawasan radar ni, LED ni akan menyala. Kalau perasan, okay, LED ni menyala. Kalau bila kita di luar radar, LED ni tidak menyala. Tak menyala. Okay, bulat hijau ni kita anggap dia sebagai
Aminah lah. Kalau Aminah berada di bawah atau di kawasan yang mana motion sensor ni dapat kesan, LED ni akan menyala. Okay, bila dia pergi ke satu tempat lain, LED ni tak menyala. So kat sini Aminah kan yang perlu lalu di bawah motion sensor ini, secara automatik lampu kawasan tu akan terbuka. Okay, lalu lampu terbuka, dan dia melepasi kawasan tu, lampu tu akan tertutup sendiri. Okay, seterusnya, langkah seterusnya kita akan terus sambung pada hardware kita lah yang betul. Okay, sekian saja. Sekian, terima kasih. Okay, so sampai sini je dulu. Tadi kita yang cikgu beri contoh magnet code dan Arduino coding. Okay, pelajar harus memahamilah. Okay, macam mana tunjuk cara latihan amali simulasi yang telah dibuat tadi contoh. Okay, sampai sini dulu video pengajaran kita pada topik reka bentuk elektronik. Lepas tu pelajar boleh menjawab kuisis dan juga membuat nota. Pastikan nota dan kuisis pelajar buat. Nota tu pelajar upload di dalam Google Classroom. Kita jumpa lagi minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.